tajuk dia pasal di mana Maryam dalam dirimu. Kan ingat tak? Baru ingat kan? Di mana Maryam dalam dirimu. Sahabat-sahabat semua, sambungan dia hari ni insyaAllah, ya, sama ada dah dengar ataupun tidak kuliah siri yang pertama, tak ada masalah. Ya, hari ni kita sama-sama nak menghayati, dan Ustazah mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan taufik dan hidayah, ilham yang baik kepada Ustazah, ya, untuk menyampaikan bagi kebaikan kita semua, termasuk Ustazah yang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Terima kasih pada Kak Salwa yang dikasihi, seluruh ahli jawatan kuasa Muslimah Masjid Al-Falah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, adik kakak yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sebenarnya Ustazah terkejut tengok jadual ada Masjid Al-Falah. Kak Salwa dia tak berunding pun dengan Ustazah, ya. Tengok 30 bulan Masjid Al-Falah. Masya Allah, subhanallah. Jadi Ustazah tadi memang ada banyak urusan, ya, masih bekerja. Ustazah akan bersara insyaAllah, bersara pilihan pada 1 Mei 2022. Jadi banyak kerja lagi kena uruskan, ya. Jadi tadi memang agak rushing juga, so tak boleh Hajah Wani yang drive, kena Ustazah sendiri yang drive, ya. Dah habis pecut dah. Jadi minta maaf kepada sahabat-sahabat, tuan puan semua atas sedikit kelewatan. Ustazah nak menyambung kembali kita punya kuliah yang akhir dulu, ingat tak? Tajuk dia apa? Ya, muslimin ingat ni. Ya, muslimat baru tengah fikir-fikir apa yang mana satu yang akhir kan, ya. Pasal di mana Maryam dalam dirimu. Kan ingat tak? Baru ingat kan? Di mana Maryam dalam dirimu. Sahabat-sahabat semua, sambungan dia hari ni insyaAllah, ya, sama ada dah dengar ataupun tidak kuliah siri yang pertama, tak ada masalah. Ya, hari ni kita sama-sama nak menghayati, dan Ustazah mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan taufik dan hidayah, ilham yang baik kepada Ustazah, ya, untuk menyampaikan bagi kebaikan kita semua, termasuk Ustazah yang bercakap. Ya, jadi bila kita nak berbicara tentang kisah Maryam, maka Al-Quranul Karim lah, ya, yang menceritakan sebaik-baik, yang menceritakan tentang kisah seorang wanita, iaitu Sayyidatuna Maryam alaihissalam, ya, ibu ataupun bonda kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi sahabat-sahabat yang boleh, ya, rujuk Al-Quran, sama ada memang ada mushaf ataupun dalam handphone masing-masing, boleh rujuk surah Maryam, ya, di mana kita akan melihat daripada ayat yang ke-16. Dan muslimin muslimat sekalian, di hadapan kita ni ada Ramadan yang akan menyambut kita, ya. Dan bagi Ustazah, ya, tuan puan sekalian, sangat sayang kalau Ramadan yang datang ini kita tidak dapat untuk menghidupkannya, ya, menghidupkannya imanan wahtisaban.
Kan dalam hadis Nabi SAW sebut kan, man qama ramadana imanan wahtisaban. Dua tu syarat tu Nabi sebut. Man qama, atau riwayat lain man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan Ramadan ataupun puasa Ramadan dengan dua syarat utama ni. Yang pertama apa dia? Imanan, keyakinan. Nak yakin-yakin, nak iman-iman semua ni, sahabat-sahabat semua, ya, maknanya dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ilmu, kan, ya, nak tambah iman, dengan pengajian kita, tadabbur kita, ya, dengan pengalaman, macam-macam lah, banyaklah cara untuk menambahkan iman. Maka syarat yang pertamanya adalah imanan. Hari ni Ustazah bentangkan lagi sekali sambungan daripada kisah Maryam dengan harapan sahabat-sahabat semua supaya kita terisi, subur, lebih kuat dan lebih kukuh yang dinamakan sebagai iman. Lebih kukuh, lebih kuat. Sebab bekal iman inilah yang nak menghidupkan Ramadan. Bekal iman inilah yang kita nak betul-betul berpuasa bulan Ramadan. Ustazah pernah ceritakan tuan-puan kan, ya, macam mana seorang pelajar Indonesia dekat Mesir diajak oleh kawan dia pergi satu masjid kat Mesir tu, yang semua orang tahu masjid tu kalau tarawih memang sepanjang-panjangnya lah. Ustaz tak ingat apakah habis satu Quran ke, ya, atau berapa juzuk, tapi memang panjang, ya, berjuzuk-juzuk, 2 rakaat tu. Tapi pelajar tu bila pergi sana, dia diajak oleh kawan dia, memang lepas 2 rakaat rasa tengah-tengah 2 rakaat tu terfikir dah nak cari masjid lain, ya. Ataupun kalau kita agaknya, kalau macam tu punya panjang, kita rasa hari tu 2 rakaat je lah, dah menyamai 20 rakaat masjid Al-Falah, kan. Tapi bila dia nak keluar, ya, bila dia nak makna beredar daripada masjid tu, bila bagi salam, kiri kanan dia orang tua, kan, dia dah niat dia dalam mayang tarawih ni, aku lepas ni cabut lah, tapi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, orang tua, Assalamualaikum warahmatullahi, orang tua. Jadi berlaku sedikit perbualan, ya. Sebelum tu 2 rakaat tu, apalah orang tua, aku try lah lagi 2 rakaat, pakcik tu boleh. Lepas 4 rakaat berehat kejap, bertanya dengan pakcik tu, first time ke? Dia tanya kat pakcik. Pakcik tu kata, tak, 15 tahun aku tarawih kat sini. Kalau kata first time, sama macam dia lah niat nak cabut, kan, ya. Tapi 15 tahun aku tarawih di sini. Heran tak dia? Heran. Masya Allah, mana kamu cari kekuatan? Sini panjang yang amat, lama yang amat. Pakcik tu senyum. Pakcik tu kata apa? Kamu solat tarawih berdiri pakai tenaga, kami pakai iman. Nampak tak kuasa iman tu macam mana? Terdiam anak muda tadi. Jangan mengandalkan tenaga semata-mata untuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ada ramai orang muda yang bertenaga, tapi bila ke masjid jemaah tak sihat, macam kena gaut. Padahal main bola boleh, main futsal boleh. Betul tak tuan-puan? Tapi ada orang gaut tuan-puan, ya, bertongkat kiri kanan, ampu ni, celah ketiak ni. Pergi tak masjid? Pergi. Dia pakai tenaga ke pakai iman? Iman. Tu jawapan pakcik tu. Wahai anak muda, kamu semayang pakai tenaga, banyak mana sangatlah tenaga yang kamu ada. Betul kan? Tapi kami ni yang 15 tahun ni istiqamah, punyalah lama tarawih ni. Sebab apa? Seronok sangat mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Tak nak berhenti, tak nak berhenti. Ini ayat-ayat Allah, bukan ayat manusia. Kita kalau dengar orang ceramah sedap pun, jangan berhenti Ustaz, kan? Itu baru Ustaz ceramah sedap. Lagi Ustaz tu pun olok-olok, kan, ya. Kita berhentilah sebanyak kerja. Sikit ke Ustaz, berapa minit. Itu baru orang. Kata-kata yang belum tentu betul semuanya. Kalamullah. Nak dengar 1 baris je ke? Nak dengar 2 baris je ke? Memang rasa nak dengar 2 baris. Sebab apa? Pakai tenaga. Ya, pakai tenaga, pakai mata zahir, ngantuk, campur-campur. Tapi pakai iman,
tak habis, tak cukup, tak puas, nak lagi. Sebab itu sahabat-sahabat semua, ini balik pada apa tadi, Ustazah bentangkan kisah Sayyidah Maryam ni untuk bekal iman kepada kita semua. Iman tu kita nak pakai Ramadan ni. Iman tu kita nak pakai dalam hidup ni. Ya, Masya Allah, berat nak bercakap pasal iman. Dan apa yang menjadi kekuatan kepada Sayyidah Maryam menghadapi ujian yang sangat-sangat besar, yang tak ada kemampuan bagi seorang wanita, ya, bukan semata-mata hamba, wanita lagi, tak ada kemampuan untuk menolak ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas dirinya. Tak ada kemampuan. Nak buat macam mana? Ini adalah takdir yang Allah tentukan kepada Sayyidah Maryam, yang tak dapat buat apa. Anak dalam perut nak suruh kat mana? Suami tak ada, tak pernah kahwin, dan tak pernah melakukan perkara-perkara yang keji sama sekali, bahkan merupakan seorang mukminah salihah, Masya Allah, penghulu wanita syurga, ya tuan-puan, ya. Sangat menjaga iffatun nafsi, paling jaga, amat jaga. Tapi tiba-tiba di situlah jatuhnya ujian Allah Subhanahu wa ta'ala pada satu perkara yang disifatkan sebagai paling aib. Mana suami? Macam mana kau boleh mengandung? Macam mana boleh hamil? Tak terfikir ke otak kita, sahabat-sahabat semua, macam mana nak melaluinya. Ini adalah ujian yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang terpilih, amat terpilih. Nabi SAW menyebut dalam hadis baginda, inna 'azamul jaza ma'a 'azamil bala, atau kama qala, sesungguhnya sebesar-besar ganjaran datang bersama-sama dengan sebesar-besar ujian. Fikirlah, bayangkanlah muslimin muslimat, ya Allah, besarnya ujian. Di tengah-tengah nak jaga kehormatan diri, tak ada langsung pergaulan dengan laki-laki, ya. Betul-betul ni daripada kecil nazar seorang bonda untuk jadikan anaknya berkhidmat di Baitul Maqdis, makna menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hanya menumpukan tafarruq li ibadatillah, hanya menumpukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia merasa damai, tenang, sejahtera. Ia tak terbayang, tuan-puan sekalian, untuk menghadapi ujian di tengah-tengah masyarakat yang kita fikir seolah-olah ini memalik pada reputasi, nama baik, maruah habis satu keturunan Maryam, ya, Ali Imran, yang dikenali sebagai keturunan yang baik-baik. Macam mana nak lalui? Tak ada formula, tuan-puan. Sampai tahap tu Allah bagi ujian, tak ada formula. Tak dapat nak fikir kok adalah berlaku zaman-zaman dulu ke apa ke. Mana nak cari ni formula? Tak ada. Sampai tahap itulah Allah memberikan ujian kepada insan-insan yang terpilih, sampai Allah kata apa? Ini kita macam dalam kelangkau ni, masuk terus pada ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakuli washrabi wa qarri 'aina. Sebenarnya ayat-ayat ni semua formula untuk kita, tuan-puan, sesuaikan dengan keadaan masing-masing. Tengok Allah kata apa? Maka kamu makan, kamu minum, kamu senang hati. Nampak tak formula apa dalam apa jua kehidupan ujian? Jangan sampai tak makan. Betul tak, Kak? Jangan sampai tak minum. Yang susah nanti siapa? Kita. Ini ada masalah sikit dah tak makan dah. Ya, tak makan 3 bulan dah tak makan. Biarlah mak seksa dia mak ni. Salahlah formula kita. Betul tak, Kak Salwa? Ya. Tengok Quran kata apa? Seteruk-teruk ujian kepada Sayyidah Maryam,
Makan jangan tinggal makanlah. Itu hak tubuh badan. Kita nak berhadapan dengan semua keadaan ni, kena ada kekuatan tubuh badan juga, ya. Fakuli washrabi wa qarri aina. Makan, minum dan cuba senangkan hati. Dan ini sangat subjektif. Mungkin setiap orang ada cara masing-masing bagaimana untuk release, untuk senangkan hati. Kan ada yang nak share ni macam mana cara sahabat-sahabat senangkan hati. Ada orang, saya senang hati ambil kunci kereta, masuk dalam kereta, bawa kereta bersia-sia. Ada orang, saya senang hati, saya call Kak Salwa, ajak Kak Salwa pergi makan. Ya, ada orang macam-macam. Waqarri aina. Kemudian apa Allah sebut? فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. Tapi kalau kau jumpa orang, Masya Allah, problem kita ni pasal jumpa orang. Kalau kena uji-uji tapi jumpa semut, kucing, kambing, lembu, mungkin tak teruk sangat. Betul tak? Ini pasal jumpa orang yang akan memberikan pandangan mereka, yang akan respon kepada keadaan diri. Seorang wanita yang dikatakan bersih dan suci, sekarang dia hamil tanpa suami. Tapi bila kamu jumpa dengan orang, apa Allah perintahkan? Faquli, maka katakanlah, inni nazartu lirrahmani sawma. Katakan apa? Sesungguhnya aku telah bernazar untuk berpuasa. Falan, maka aku tidak sekali-kali akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Masya Allah, subhanallah, Allah telah memberi kita formula yang sangat hebat. Apa dia? Jangan bercakap. Jaga, uruskan lisan kita. Setuju tak ni tuan-puan sekalian? Ini kita cakap pasal Sayyidah Maryam, tapi kita nak tengok, ya, kita nak reflectkan semua pengajaran ni kepada siapa? Kepada kita dalam dunia kita hari ni. Tengok macam mana Allah perintahkan, sesusah-susah, sesulit-sulit masalah, Allah tak bagi, jangan cakap. Kalau kita fikir cara apa? Cara otak kita lah, baik kita menjelaskan, betul tak? Panggil semua, bagi saya mic, saya nak menjelaskan. Kita pun jelaskan lah. Tapi Allah bagi satu formula yang sangat hebat. Kamu jangan bercakap. Senyap. Uruskan perkataan kamu. Uruskan lidah kamu. Ini hikmah dia terlampau besar, sahabat-sahabat semua. Ini muslimat ni termenung ni kenapa nampak jauh menung tau. Ustazah walaupun nampak mata je pakai mask, tapi macam tembok tu macam berlubang dah muslimat pandang. Ya, berfikir ke apa? Berfikir patutlah masalah aku tak selesai, aku bercakap, ya kan? Kan fikir apa sebenarnya? Serius sahabat-sahabat semua, Allah bagi kita formula, uruskan perkataan kamu. Kenapa? Apa hikmah dia tuan-puan sekalian untuk uruskan perkataan? Pertama, yang keluar ini menggambarkan dalam kita. Orang tak tahu dalam kita selagi tak cakap. Setuju tak? Orang tak tahu luar dalam kita selagi mana tak nampak reaksi luar. Kalau tidur je, siapa dia tahu dalam dia apa? Tapi satu perkataan yang kita sebut itu menggambarkan kat dalam. Satu perkataan, jangan kata 5 perenggan. Satu perkataan yang kita sebut. Betul tak tuan-puan? Ya. Ini cerita je lah, seluruh je lah ya, cerita. Jujur je lah Ustazah cerita. Ustazah sakit hati dengan Ustaz. Ustazah nak panggil dia apa? Masa tu tengah marah sangat. Marah. Ini Ustazah manusia biasa ya tuan-puan. Tengah marah tapi nak cakap. Nak panggil dia apa? Ustazah panggil,
bahagia man, Ustaz panggil. Ustaz panggil dia bahagia man, Ustaz kata. Ustaz simpanan perut dia rasa nak tergelak sangat. Lepas dialog baru Ustaz kata, Ustaz ingatkan yang ada Batman, Superman, apa lagi, Spiderman. Rupa-rupanya kat dunia ni ada satu man lagi namanya bahagia man. Maknanya satu perkataan yang kita sebut tu dia menggambarkan sesuatu dalam hati kita. Agak-agak apa gambaran bila Ustaz panggil bahagia man tu? Itu gambaran sehat ke tak sehat? Gambaran mujahadah Ustazah. Ya, kalau fahamlah gambaran mujahadah. Sebenarnya nak marah, sebenarnya nak cakap yang bukan-bukan, sebenarnya nak luah macam-macam, tapi kita cuba cari, jangan teruk sangat. Kita panggil apa? Bahagia man. Gambaran dia apa? Kat dalam ni mujahadah tau, kat dalam ni gelora. Tapi sebab ingat kita bertanggungjawab dengan setiap perkataan yang kita cakap, itulah sekadar yang boleh panggil bahagia man. Tak ada yang kita ungkap di lidah kita kecuali menggambarkan kat dalam. Ya. Sebab tu hikmah yang pertama apa dia? Bila kita menguruskan yang lidah kita, tuan-puan sekalian, so kita dapat melindungi sesuatu yang ada di dalam. Sebab bila yang di dalam ni keluar dengan perkataan-perkataan yang kita sebut, untuk kita kontrol damage lebih payah, lebih susah. Nak baiki apa yang keluar daripada perkataan sangat susah. Kalau pergi mahkamah, dengar orang bergaduh minta fasah ke apa benda ke dalam mahkamah, kebanyakannya bercakap tentang apa? Tentang perkataan yang telah diungkap dalam pergaulan rumah tangga mereka. Dia tu yang arif, macam-macam nama binatang kat zoo dia sebut. Bukannya dia berlakon binatang tu, ada dia berlakon jadi binatang, dia cakap je, dia cakap. Dia sumpah seranah saya, kata isteri. Yang suami pula kata dia cakap saya macam ni. Ini semua perkataan. Jangan main-main dengan perkataan yang keluar daripada lidah kita. Sekarang lagi canggih, perkataan kita dalam bentuk WhatsApp. Betul sahabat-sahabat, ini Allah bagi formula ni. Kamu uruskan apa saja yang nak keluar daripada diri kamu. Kamu bernilai, kamu ni berharga. Jangan keluar perkataan yang jelek. Jangan rendahkan nilai kamu dengan macam-macam yang kamu tulis ke apa. Ini peringatan untuk kita. Maka lebih baik kamu buat sesuatu untuk Tuhan kamu. Inni nazartu lirrahmani sawma. Aku bernazar untuk Tuhanku, aku nak puasa. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah ujian, buat sesuatu untuk Tuhan, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh puasa, puasa. Boleh tahajud, tahajud. Boleh sedekah, sedekah. Aku nak buat sesuatu untuk Allah. Jangan hanya fokus kepada masalah ini. Boleh sahabat-sahabat, macam mana kita menyelongkar segala formulasi untuk mencari solusi dalam hidup melalui Al-Quranul Karim, daripada kisah Sayyidah Maryam. Kalau semata-mata fikir dalam perut ni ada baby, semata-mata fikir anak yang dah dilahirkan tanpa ayah, otak kita tak larat untuk fikir, tuan-puan. Sebab daripada awal lagi ia tidak masuk akal. Nak fikir macam mana? Dan ada banyak benda yang kita hadap dalam hidup ni, difikir-fikir lagi sakit. Difikir-fikir tak tahu nak cakap kan. Maksud dia apa? Allah tak suruh kita melampau-lampau sangat dalam memikirkannya. Sekarang Allah nak suruh apa yang kamu nak buat lirrahman, untuk Tuhan kamu. Kalau Sayyidah Maryam, Allah bimbing, Allah tarbiyah. Inni nazartu lirrahmani sawma. Aku nak puasa untuk Allah, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan manusia, aku tak nak bercakap sepatah.
Yang kita ni lain formula kita ligat nguruskan yang dengan manusia. Sampai solat pun fikir manusia. Serabut solat kita sebab apa? Lintang pukang, kelibat-kelibat orang datang. Betul tak sahabat-sahabat semua? Kita dah jauh daripada formula yang sebenar. Sebab tu sakit. Sebab tu pedih, penat. Ustazah, kalau tuan puan boleh buatkan nota, buatkanlah nota. Ya, Ustazah semua tak sempat nak buat slide supaya lebih manhaji kan, lebih sistematik. Ini solusi daripada kisah Sayyidah Maryam. Pengurusan, tekanan, mengurus ujian dengan baik. Ujian kita tak sebesar yang berlaku kepada Sayyidah Maryam alaihassalam. Kita temui ramai ibu-ibu yang diuji dengan masalah anak-anak. Mereka mempersembahkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka kurang bercakap. Ramai kan kita jumpa mak-mak macam tu ya? Kita tak dapat duga hati mereka. Kita tak dapat duga kehidupan mereka, ujian mereka, sebab mereka tidak bercakap banyak. Mereka tidak mengeluh. Makin banyak cakap, makin banyak salah, pasti. Ya. Tapi mereka gunakan masa yang ada, tidak lengah dan tidak leka dengan kesulitan dugaan. Mereka buat sesuatu lirrahman, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini memerlukan kepada apa sahabat-sahabat? Iman. Kalau kita yakin dengan Al-Quran, kita yakin dengan apa yang Allah turunkan ini, sahabat-sahabat sekalian, kita nak buat. Aku nak buat dah, aku yakin mesti menjadi punya. Aku yakin ni, iman. Sekarang pakai iman kan? Ini kita tengok balik ayat-ayat ni. Okey, Ustazah bacakan sikit ya, daripada ayat surah Maryam ni, kesulitan ya, ujian yang dilalui oleh Sayyidah Maryam alaihassalam. Dan sekejap tambahan kepada hikmah ya, hikmah formula ayat 26 tadi. Pertama tadi Ustaz kata bila kita tak bercakap, yang kat dalam lebih terjaga kan ya. Yang kedua, senang untuk kita control damage ya, kerosakan lebih minima. Yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, itu satu gambaran bahawa semua urusan tu kita dah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kena sampai satu peringkat yang betul-betul serah, yang kita kata wa ufawwidu amri ila Allah. Sebut tu senang, tapi hakikat ya, sebenar-benar penyerahan tu kena betul. Jadi bila kita buat macam ni, kita fokuskan kepada apa yang kita nak persembahkan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun ya tak banyak memburukkan keadaan dengan perkataan-perkataan kita, nanti Allah ambil alih. Itu ayat mudahnya lah. Semuanya akan Allah uruskan. Nak percaya, pakai iman. Kalau tak percaya, tak. Ya ke Ustazah, saya rasa dia akan jadi lagi teruk. Ini benda ni kena pakai iman. Kalau kita dah tengok Quran, dah belajar kisah Sayyidah Maryam, kita yakin. Kalau aku dah dalam kesulitan ini, aku masih memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi fikir nak taat pada Allah, ya, masih fikir macam mana nak taat, Allah akan uruskan semua masalah aku. Okey, apa keadaan? Saya baca sikit lah ya. Asalnya Sayyidah Maryam kan bertanya, macam mana aku boleh ada anak ni ya, sedangkan aku tak ada manusia seorang pun sentuh aku bukan seorang penzina. Dan tengok apa malaikat Jibril sebut pada ayat 21. Maknanya Sayyidah Maryam bertanya dalam keadaan kehairanan dan kepelikan dengan takdir yang terpaksa dihadapi. Macam mana semua ni jadi macam ni? Macam mana? So adalah benda yang make sense je lah tuan-puan. Kalau dalam hidup ni kita tertanya-tanya, macam mana menjadi macam ni? Macam mana? Kenapa? Memang daripada kisah sejarah hidup manusia Nabi Adam alaihissalam lagi ya, kemudian kita tengok pada kisah Sayyidah Maryam, memang dalam macam-macam benda. Ada seorang mak tanya,
Macam mana anak saya boleh jadi macam ni ustazah? Saya dah bagi dia pendidikan agama, saya dah hantar dia sekolah agama, kami tunjukkan akhlak yang baik pada dia. Macam mana dia boleh jadi macam ni, melakukan maksiat kepada Allah? Tertanya-tanya tak? Tertanya-tanya. Ya, itu benda biasa. Memang dalam hidup ni kita sampai tertanya-tanya, ya Allah, kenapa ya? Ini Sayyidah Maryam tanya, aku ni macam mana ni boleh ada anak dalam perut? Tak ada satu manusia sentuh aku, sementara lagi orang laki-laki. Ya, tiba-tiba tak masuk akal, macam mana aku ni boleh ada anak? Aku bukan penzina. Jawab dia apa? Untuk semua pertanyaan-pertanyaan yang manusia tak boleh jawab, sahabat-sahabat semua tak boleh jawab. Kita nak compare orang lain pun tak ada jawapan juga, kecuali jawapan yang disebut dalam ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala kadzalika qala rabbuki huwa 'alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Demikianlah, kata Jibril ya. Demikianlah, Jibril cakap kat Sayyidah Maryam kan, Tuhanmu berfirman, itu adalah mudah sangat bagi aku. Ya, jadi ada banyak benda kita fikir pelik-pelik, heran-heran, susah-susah, sebab kita masih memikirkan sebatas kita manusia. Ya, sebatas perasaan sebagai manusia, fikiran sebagai manusia, ya, cita rasa sebagai manusia. Jadi memang kat situ je lah dia punya pergolakan dia, ya. Tapi kalau kita memahaminya dengan merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa, yang Maha berkehendak. Kamu berkehendak, silakan. Allah juga berkehendak, tapi kehendak Allah mengatasi kehendak kamu. Kamu rasa kamu ada kuasa, buat. Tapi jangan lupa, kuasa Allah melumpuhkan segala kuasa yang lain. Jadi bila balik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini solusi kepada banyak persoalan dalam fikiran kita. Kita ni diberatkan dengan apa yang ada kat dalam ni. Pening nak fikir. Nanti macam-macam penyakit boleh dapat, sahabat-sahabat. Penyakit kerana otak kita tidak berhenti berfikir. Betul kan? Ada kan kalau kita jumpa psikiatris kan? Ya, sampai adalah orang kata apa, saya tak tahu sangat term perubatan. Maknanya ada rembesan kimia dalam otak kita yang nanti akan menjadikan lebih sukar, complicated, dah masuk kepada implikasi-implikasi dari sudut perubatan ya, ataupun kesihatan pula. Sebab apa? Sebab non-stop. Kenapa non-stop? Sebab tidak dikembalikan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tak dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa berfikir sesuatu masalah, sesuatu perkara tanpa mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tak dapat shutdown otak dia. Komputer dia akan sentiasa on sampai meletup. Ini Ustazah cakap dekat diri Ustazah sendiri dan sahabat-sahabat semua. Ustazah memang mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, bagilah aku dapat sampaikan ni pada sahabat-sahabat yang Ustazah sayang ni, ya, supaya hargai hidup kita. Kita ni nak jadi hamba Allah yang paling baik. Ayyukum ahsanu amala, bukan baik-baik je, paling baik. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di kalangan kamu yang paling baik? Dan jangan cakap Allah hanya bagi peluang pada ustaz tu, ustazah ni, pada penceramah. Tak, semua hamba-hambanya, masuk perempuan, tuan-tuan. Allah layan kita, Allah jaga kita dengan penuh keadilan. Tak tengok pangkat, tak tengok harta, tak tengok rupa, tak tengok apa pun. Kita je yang mandang-mandang orang ni ikut macam-macam kelas.
Allah tak tengok semua tu. Semuanya Allah berikan peluang. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik sekali amalannya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, tengok, apa jua persoalan hidup kamu tak kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jam krem habis, kamu takkan terdaya. Kamu pergilah cari manusia, ribuan manusia pun kamu tidak akan dapat dibantu. Yang boleh membantu adalah keimanan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril bagi tahu kepada Sayyidah Maryam, memang macam itulah ayat dia. Kalau kita kalau kita nak nak terjemah mudah dia, qala kadzalika, qala kadzaliki, maksud dia apa? Memang macam itulah. Allah berfirman, semua tu mudah je bagi aku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat daripada kami, dan hal ini adalah perkara yang kami dah putuskan. Jadi tuan-puan, kalau dah inilah ayat yang kita nak imani dalam hidup kita sendiri, kita nak berperang lagi ke dengan takdir? Ya, kita nak lagi ke, maknanya aku tak nak apa yang Allah tentukan ke aku. Aku nak yang aku tentukan pada diri aku. Agak-agak boleh ke? Mampu ke? Allah bagi penyakit, tak nak penyakit tu. Saya tak nak penyakit ni. Saya tak nak. Nak suruh siapa tarik? Penyakit dah datang. Macam-macam jenis penyakit ada hari ni. Andai katalah, ya, waliyazbillah, kita tak minta penyakit, tapi berlaku pada seseorang. Contohnya, doktor bagi tahu, ya, minta maaf puan, kita dah buat semua dah analisa semua, puan ni kanser pelvic stage 4. Sebab kadang-kadang kanser pelvic ni memang tak nampak apa tanda, kecuali memang dah teruk. Ni kawan Ustaz kena, memang dah teruk. Masya Allah, elok-elok sihat apa semua tuan-puan, baru awal 40 tuan-puan, tahu-tahu memang dah teruk, tahu-tahu memang dah stage 4. Dia Ustaz faham macam mana long line, anak masih kecil-kecil, long line, ya. Dan kemudian memang dia orang kata apa, memang jatuh, akhirnya terlantar, semuanya masa sangat sekejap, 2-3 bulan je tuan-puan meninggal. Kita nak suruh siapa tarik penyakit tu? Ni kalau orang pernah lalui, nak suruh siapa? Kakak Ustaz kanser pankreas, tahu-tahu stage 4. Nak cakap kat siapa? Tuan-puan bayang, nak pergi mana? Mungkin kita ada rasa macam, hantarkan aku ke Multazam, hantarkan aku di hadapan pintu Kaabah. Kita nak menjerit meraung sekuat mana tuan-puan untuk menidakkan takdir Allah pada kita. Gila, nanti orang Arab tu marah, haram ya hajjah, haram, ruh. Apa benda menjerit ke depan pintu ni kan? Tarik balik, ya Allah, penyakit ni. Kena marah dekat orang Arab tu. Tengok nanti, tak mampu, kecuali pakai iman. Pakai iman kata macam mana? Qala rabbuki huwa alayya hayyin. Itu memang satu benda yang mudah sangat bagi Allah. Nak bagi penyakit mudah, nak tarik penyakit mudah. Tapi ingat, rahmat daripadanya. Kan Allah sebut pada ayat ni, walinaj'alahu ayatan linnas. Ramai orang boleh belajar dengan kamu. Ramai orang boleh nampak tanda-tanda kebesaran Allah, keagungan Allah dengan apa yang berlaku. Wa rahmatan minna, dan terimalah ketentuan ini sebagai satu rahmat daripada kami. Kalau tak percaya yang Allah cakap, kita nak percaya siapa cakap lagi? Betul tak sahabat-sahabat? Kalau dah Allah kata ketentuan aku ni rahmat daripada kami, kita nak percaya siapa lagi cakap? Kemudian wa kana amran maqdiya, kalau memang sudah Allah putuskan, memang tak boleh buat apa. Ini yang dilalui oleh Sayyidah Maryam. Satu contoh seorang wanita yang betul-betul, ya Allah subhanallah tuan-puan sekalian, untuk kita memperhalusinya, ya.
Sampai kita pun ada rasa, ya Allah, akhirat besok aku nak sekali yang Sayyidah Maryam. Nak duduk sekali. Baik. Kemudian apa yang berlaku? Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka Maryam pun mengandung, mengasingkan diri. So bila dah berlaku benda tu, kita kena buat benda yang sesuai lah. Kalau dah macam ni, jangan pula sesaja tayang buat kita ke depan orang kan. Lebih lagi mendatangkan fitnah. Mengandung, asingkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Masya Allah. Memang kadang-kadang dalam apa jua keadaan kita perlu uzlah seketika kan, tak nak duduk dalam keriuhan, keramaian. Itu manusia biasa. Ini kan Sayyidah Maryam pun melaluinya macam kita lagi lah, kita nama je Maryam kan, tapi Maryam tahun 2022, jauh beza dalam Quran ni. Jadi macam itulah prosesnya tuan-puan sekalian. Mengasingkan diri tu pakai apa? Ini soalan Zah. Okey lah Zah, kalau macam tu saya pun nak uzlah. Nak tanya dulu, uzlah juga. Tapi nak pakai apa? Pakai iman. Jangan asing diri pakai setan. Kalau pakai setan, setanlah yang memandu semua bisikan-bisikan dalam kepala kita. Sebab tu kadang-kadang kita kata kalau ada problem jangan duduk seorang sebab setan. Tapi kalau orang pakai iman, ya silakan berkhalwah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tumpu pada ibadah, tafarruq li ibadah, tadabbur Quran. Tapi kalau tak ada kekuatan iman tu, jangan. Cari orang yang boleh bantu kita untuk tambah iman. Kalau kita rasa kita tak boleh kan, rasa macam lain macam kita ni kan, rasa nak bunuh diri pun ada, tu lain macam. Jangan duduk sorang-sorang. Cari, pergi kuliah pengajian. Perlukan sangat tu untuk bantu. Kalau pakai iman, silakan. Sayyidah Maryam sudah yakin dengan apa yang disebut oleh malaikat Jibril tadi, yang menyampaikan apa pesanan Allah, apa firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerja Tuhan kamu ni. Ini urusan Allah. Ini kehendak Allah. Maka Maryam pun asing diri dengan kandungannya, pergi ke tempat yang jauh. Ayat yang ke-23, فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. Datang rasa sakit yang memaksa, makna untuk melahirkan. Dah maknanya dah sampai dah ni, time nak lahir ni. Seorang-seorang ni tuan-puan sekalian, seorang-seorang. Allahu Akbar. Kalau Allah beri kekuatan, insya-Allah semuanya mudah. Kalau Allah tak beri kekuatan, disokong oleh jutaan manusia pun rebah. Ingat kunci dia tu. Orang tu sokong, orang ni sokong, habis semua sokong, tak jalan juga. Puas dah, nasihat je tak jalan juga. Tapi kalau dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tidak ada makhluk yang nampak zahir menolong dan menyokong, tetap akan tertolong. Ini yang berlaku pada Sayyidah Maryam. Kuncinya apa? Al-aunu ataupun aunullah. Kuncinya adalah pertolongan Allah. Untuk kita, Allah sebut dalam Al-Quran kan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wasta'inu bis-sabri was-salah. Nak minta tolong kan? Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Memang berat sabar dengan solat tu, kecuali ringan bagi orang-orang yang khusyuk. Ini yang kita nak bawa jadi agenda Ramadan kita, sahabat-sahabat semua. Aku nak jaga sabar aku dan solat aku. Kan puasa tu melatih kesabaran kan? Aku nak jaga ibadah solat aku sebab aku nak pertolongan Allah. Aku dah belajar kisah Sayyidah Maryam. Kenapa Sayyidah Maryam boleh melepasi ujian yang amat berat ini? Kerana ditolong oleh Allah. Seorang-seorang sekarang sakit yang amat untuk melahirkan, sehingga tak ada daya dah bagi Sayyidah Maryam kecuali bersandar pada pangkal pohon kurma.
Ini kalau kaum ibu yang dah pernah melahirkan, kita boleh bayang. Cuma bezanya kita tu terlantar atas katil hospital, labor room. Ya. Ada ke yang sini yang bersandar kat pohon kurma? Pernah? Ya, nak beranak nasi pohon tamar kan, ya. Kita tu Masya Allah, subhanallah, ya, rahmat Allah kat kita, tahu iman kita setara mana. Allah, kita nak beranak bertungkuh lumui orang nolong kita. Betul tak? Bertungkuh lumui orang nolong kita. Satu hospital nolong kita. Daripada doktornya, nurse-nya, attendant-nya, cleaner-nya, tukang masaknya. Semua sebab kes kita nak beranak. Punya ramai. Itu pun tak cukup lagi. Doktor, saya nak suami saya masuk. Suami pula suruh masuk. Mengada lagi. Mak saya pun nak masuk juga. Bawa satu family masuk labor room tu. Itu yang sudahnya masuk swasta, bayar, satu family boleh masuk. Masya Allah, dahsyatnya kita. Kes nak beranak kita tu. Manja ke dedek. Ya. Semua nolong. Tak cukup lagi. Saya tak nak sakit. Saya nak epidural. Bagi. Sekarang zaman hari ni tak berapa sakit sangat dah bersalin kan. Macam-macam dah teknologi. Banding kita dulu kat Salwa, ya, tak ada. Itulah macam mana Allah bagi sakit tu, hadaplah sakit tu, ya. Tak ada epidural. Masya Allah. Ustazah 7, ada 3 orang gugur, kalau tak tu 10. Ya. Jadi masa anak sulung, Ustazah kata dengan nurse, anak sulung saya seorang-seorang je beranak kat Hospital Kupang Krian. Ustaz kat Kuala Lumpur, kan. Semua orang tak boleh masuk time tu, tahun 1999. Mana boleh masuk-masuk dalam labor room. Ustaz kata dengan nurse tu, Ustaz kata, saya sakit nak mati, bukan nak bersalin. Ustazah kan muda lagi, beranak usia 21 tahun masa tu. Jadi macam budak muda, ya, maknanya kak, saya bukan nak bersalin ni kak, saya nak mati ni kak. Nurse tu kata, bersalin dek, tak ada nak mati kat sini dah. Dia cakap, mau nak bersalin, dia kata, orang Kelantan kan, ya. Saya kata, tak kak, saya nak mati, saya bukan nak bersalin. Sebab apa saya kata saya nak mati? Labor room mana masa tu kan, labor room tu banyak, cuma tutup langsir je. Orang sebelah ustazah dah 4 orang mesti dia berganti, dah beranak-anak. Ustazah tak keluar-keluar anak lagi. Saya bukan nak bersalin lagi dah kak, saya sebenarnya nak mati. Terlalu sakit tuan-puan, terlalu sakit. Ustazah masih ingat anak sulung, Masya Allah. Nak hapuskan dosa-dosa yang banyak tu kan. Sampai kan setiap doktor yang datang, sebab hospital USM, jadi ramai sangat doktor keluar masuk, siapa nak tahu siapa doktor mana sebenarnya akan incah Ustazah. Tapi semua doktor datang, Ustazah pegang baju dia, tak boleh keluar. Jangan tinggalkan saya, ya. Takut seorang. Dan doktor katalah ya, pukul 10, doktor kata kita jangka pukul 5 bersalin. Ustazah dengar tu, Ustazah saya nak kata tarik balik, doktor tarik balik. Tak mungkin saya boleh tahan sampai pukul 5 petang. Sekarang pukul 10, kemuncak sakit, berguling-guling sampai saya tak ingat apa dah. Sangat sakit. Sekali bila lahir, betul lah kata makcik tu, memang nak lahir bukan nak mati kan, ya. Bila dah lahir, Ustazah anggap yang berlaku adalah 2 kelahiran. Pertama, kelahiran anak Ustazah tu, dan yang kedua kelahiran semula Ustazah. Sebab apa? Ustazah rasa habis dosa-dosa. Rasanya, ya Allah, sakitnya. Sampai ingat nak buat novel, sampai hari ni tak ada novel tu. Lepas tu beranak. Macam tu lah. Sebab tu orang perempuan ni memang Allah bagilah, dia lebih layak lah untuk bersalin, ya. Macam tu punya sakit sampai nak keluar novel, lalah keluar anak juga lagi. Novel tak ada, ya. Masya Allah, sakitnya. Allah sayang kat kita tuan puan. Semuanya sesuai dengan kadar iman kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Untuk Sayyidah Maryam, benar-benar seorang diri. Tak tahu formula apa nak lahirkan, siapa nak tolong, ni macam mana pula ni, lepas ni. Kita tahulah renyahnya apa. Allahu Akbar. Ya, ini hamba yang maknanya sahabat-sahabat menerima untuk menjalani takdir Allah dengan keyakinan dan kesabaran. Kita ni menjalani pilihan Allah, ketentuan Allah, kita menjalaninya. Tapi Allah tidak zalim, Allah tolong, Allah bersama-sama, bukan Allah biar. Dah
takdir dari aku, pilihan dari aku, ketentuan dari aku. Munasabah ke aku tinggal kamu? Betul tak tuan-puan? Ini cerita munasabah, logik tak logik ya. Kalau dah mak yang pilihkan calon ni untuk awak, kata mak kita kat anak dia kan, kalau dah mak yang pilihkan, mak yang suruh, pandailah mak jaga. Betul tak? Kita kata tak nak dah yang ni mak, duit dia kan ada, tak kerja kan. Tapi mak kita kata elok ni, mak nampak dia ni orang baik. Apakah mak kita akan biar tuan-puan? Tentang mak kita dah bank in dah dalam akaun, tak usah kau risau dia tak kerja kat cik, tuan mak masukkan duit dah. Sebab pilihan mak kita, dia mesti bertanggungjawab. Ini baru sebatas mak. Walillahil mathalul a'la. Bagi Allah bukan bandingan dengan makhluk, tuan puan sekalian. Allah Subhanahu wa taala pilih ketentuan takdir untuk kita. Apakah Allah akan biar? Kalla, Allah tu Maha Adil. Allah tak akan biar. Allah akan cukupkan, Allah akan bantu, Allah akan jaga. Cuma kita kena pakai iman. Tak masuk semata-mata akal, sahabat-sahabat. Pakai iman, yakin. Maka sakit Maryam tu, Sayyidah Maryam tu, sampai Sayyidah Maryam cakap macam ni tuan-puan. Ini kan kita pun tak cakap juga macam ni kan. Maksudnya ini memang muntaha, makna kemuncak sakit sungguh ni. Dia bukan semata-mata sakit secara fizikal ya, emosi. Macam mana? Sebab lepas ni aku terima takdir Allah dalam rahim aku ni ada anak. Bukan terima tu je, dan segala rentetannya. Bukan maknanya terima tu lepas tu boleh tidur dah. Tak, banyak lagi ceritanya. Sampaikan Sayyidah Maryam mengatakan, qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Aduhai, alangkah baiknya aku mati je sebelum ni, dan aku menjadi sesuatu yang tak bererti lagi dilupakan. Maknanya tak payah ada lah Maryam ini. Alangkah elok kalau aku ni tak ada langsung. Maksud dia apa? Ini menggambarkan apa tuan-puan? Real, ujian tu terlalu berat. Ya, teramat berat sampai Sayyidah Maryam terungkap, eloknya aku ni tak wujud je, eloknya aku ni tak ada. Masya Allah. Kita pun tak terbayang macam tu kan. Tak pernah pula. Kita pun tak sampai kata, yelah kalau ada pun orang tu mungkin kata biarlah mak mati. Adalah yang tu kan ya. Tapi cakap mulut je, bukan betul-betul nak mati pun kan. Bagi makan juga kan, ajak shopping semangat, bukan nak mati tu kalau macam tu. Tapi ni real sahabat-sahabat. Aku ni elok tak ada je, teruk sangat dah ni ya. Dan Allah taklah marah, tak murka ayat Sayyidah Maryam ni kan. Sebab apa? Itu manusia insan yang rasa macam dah tak tertanggung dah semua ni. Dan ini gambaran rasa tak tertanggung tu. Dan mana ayat tadi ya? Kemudian Jibril, tengok pertolongan Allah ya. Bila dah rasa macam tu sangat-sangat, Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. Maknanya Jibril datang. Ya, Jibril datang. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Janganlah kamu bersedih hati. Masya Allah. Memang sebagai manusia, kita memang nak dengar ayat-ayat yang macam ni. Betul kan tak kan? Ya. Kalau kita susah-susah hati, kita nak dengar ada orang cakap, jangan sedih, bangkitlah, move on. Ya. Bagi Sayyidah Maryam, Allah datangkan Jibril yang cakap direct, Allah tahzani, jangan sedih. Mengimbangi supaya tak sedih tu ada satu tawaran, usaha, ada satu jalan. Apa dia? Ja'ala rabbuki tahtaki sariyya.
Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Masya Allah. Jangan sedih, Allah tolong kamu. Jangan sedih wahai Maryam, Tuhanmu telah menjadikan sungai di bawahmu. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Goyangkan pangkal pohon kurma itu ke arahmu, nescaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Jadi dalam hidup ni sahabat-sahabat, usaha dan ikhtiar tu mesti. Selama mana kita masih ada jalan untuk berusaha. Dalam bab Sayyidah Maryam ni kita nampak semua tu. Disuruh untuk menggoyangkan pohon tamar ke arahnya, kan? Disuruh untuk buat itu dan ini. Maknanya apa dia? Usahalah, ikhtiarlah. Usaha dan ikhtiar itu juga ibadah. Maka makanlah tamar tu, kan? Dia ialah manisan ataupun tamar ni memang boleh bagi boleh bagi tenaga untuk badan, ya, untuk melahirkan. Bahkan kita pun tengok kajian kan yang mengatakan manisan ni boleh memberikan kita rasa ceria. Betul kan, ada kajian ya. Memang bukan banyak kalau banyak tak ceria macam manis. Tapi apa ni yang ceria itu kalau pada kadar yang munasabah. Ya, betul. Cuba tengah stres-stres makan aiskrim. Okey juga kan. Seronok juga kan. Betul rasa macam aiskrim ni boleh buat mak happy lah, buat kita perasan kan. Memang anak kita kata kan ya. Sungguh. Jadi Masya Allah, subhanallah, makanlah buah tamar ni kan. Minumlah, kan ada air kan mengalir. Masya Allah ya. Dan senangkanlah hati kamu. Jangan sedih. So kita kena belajarlah teknik-teknik tu tuan-puan sekalian. Macam mana untuk belajar teknik senangkan hati supaya keluar daripada kesedihan. Masya Allah ya, syarat dalam ayat Quran. Kita je yang kadang baca laju-laju tak tahu dah mana kita baca surah Maryam ni kan, laju baca. Ini kalau lepas ni sahabat-sahabat baca ayat ni yang kita belajar ini, boleh menangis kita tahu tuan-puan. Boleh macam kita tak baca laju-laju, satu-satu kita baca dan kita menghayati. Sungguh nangis kita baca. Kita akan terasa Allahu Akbar, kecilnya ujian aku. Dan kita akan rasa rindu nak jumpa dengan Sayyidah Maryam kan. Ya, Masya Allah. Kemudian itulah tadi, kalau ada jumpa manusia, kamu kata kamu sedang buat sesuatu untuk Tuhanmu. Apa dia? Puasa. Jangan fikir orang tu, dengan dia tak cakap apa-apa dah. Ya, falan ukallimal yawma insiya. Dilanjutkan, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan mengendongnya. Kaumnya berkata, wahai Maryam, kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Jadi benda ni memang sudah ditawakuk, maknanya sudah dijangka. Tapi hadirnya Sayyidah Maryam ke tengah-tengah masyarakat yang memang dah jangka dah masyarakat akan cakap macam ni kan. Tapi hadir dengan kekuatan. Apa kekuatan dia? Tak payah bercakap. Buat sesuatu ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatannya adalah kamu bersama dengan Allah. Allah bersama dengan kamu. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau kamu sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadap semua. Hadap. Sekarang kamu mengatakan kamu melakukan sesuatu yang amat mungkar. Bahkan ada yang mengatakan, ya ukhta Harun ma kana abuki imra'an saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan orang jahat, mak kamu bukan penzina. Tengok kita kalau bab-bab ni main dengan mak ayah ni, aduh, ya, macam tu dah orang boleh nak menyakitkan. Ayah kamu bukan orang jahat, mak kamu bukan penzina. Lepas tu ayat 29, fa asyarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maka Maryam tak bercakap, hanya tunjuk kepada anak dan mereka berkata,
Macam mana kami nak bercakap dengan budak kecil tu? Masih dalam buaian. Maksudnya ini gambaran masih kecil sangat. Ya. Tapi subhanallah, tak ada yang mustahil di sisi Allah. Tiba-tiba anak kecil itu berbicara. Allahu Akbar. Ya, kita tengok perjalanan hidup ya, seseorang yang meredhakan dirinya untuk menjalani kehendak Allah ke atas dirinya. Allah ambil alih semua urusan. Sampai yang tak boleh bercakap, tak logik bercakap pun boleh bercakap. Apalagi yang logik-logik ni kan, ya. Yang tak logik pun sekarang kita nak percaya pakai apa? Pakai iman, bukan pakai teknologi, ya. Bukan pakai kawan, bukan pakai kepandaian. Ramai orang pandai pun kecundang, tapi pakai iman. Qala inni abdullah. Cakap baby tu, Nabi Isa alaihi salam. Apa yang baby tu cakap? Inni abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia memberikanku Alkitab, yakni Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dunia, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Masya Allah, subhanallah, Masya Allah. Bila kita pakai iman, luar biasa sahabat-sahabat sekalian keyakinan kita. Dan iman tu kita nak pakai ni lah masa Ramadan ni. Lain macam puasa kita tahun ni. Kenapa? Pakai iman. Macam ni kot dulu kan Sayyidah Maryam puasa. Kita ingat macam-macam lah bila pakai iman ni. Semua lah fikiran kita dalam hati kita semua berkait dengan perkara-perkara keimanan. Ya. Dalam hadis Nabi tu sebut, man sama Ramadhana imanan wahtisaban. Apa dia ihtisaban? Hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harap ganjaran dari Allah, harap keampunan dari Allah, harap pandangan dari Allah. Jangan dalam ibadah yang kita buat ni ada orang, ada makhluk. Harapan kita, tujuan kita. So kita dilatih dalam bulan Ramadan ni wahtisaban, hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa sahabat-sahabat yang kita akan peroleh. Tapi mudahkah kita nak buat sesuatu mengharapkan Allah kalau tidak ada iman? Susah. Kecuali kita yakin ada syurga, ada neraka, ada hari akhirat, ada kubur, ada alam barzah. Keimanan itulah menyebabkan kita boleh bertahan, boleh bersabar, boleh jalani Ramadan dengan sebaik-baiknya, berpenat lelah untuk mengharapkan apa saja kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti yang diharapkan oleh Sayyidah Maryam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang daripada awal telah mentaati Allah, beribadah kepada Allah, ikhlas kepada Allah Sayyidah Maryam. Lalui pula ujian dengan penuh ikhlas, terima, dengan penuh sabar, terima. Tak ada cerita Sayyidah Maryam nak nunjuk kat orang mana, semua orang keji. Tak ada. Kehidupan yang sangat terpelihara Sayyidah Maryam ni. Tak ada nak nyunjuk-nyunjuk siapa-siapa. Masya Allah, tulusnya, ya, lurusnya hidup beliau. Masya Allah, subhanallah.
kita nak acah-acah belatih lah Ramadan ni ya. Nak macam mana nak hidup lurus, tulus-tulus, nak ada mihrab kan ya. Nak betul-betul kita dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan ni, insya-Allah. Sebab tu tak sabar ya sahabat-sahabat semua ya. Maknanya ialah nanti Sabtu malam kan, insya-Allah kan ya. Kita semua tarawih masuk satu Ramadan ya Allah ya Tuhan. Bermulalah journey kita ya, satu pengalaman spiritual kepada kita semua ya, yang kita nak melaluinya dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan bersama-sama. Ini pedoman dia Al-Quran ya, Al-Quran. Dan syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran ya, bulan Ramadan tu adalah bulan yang diturunkan dalamnya Al-Quran. Jadi Al-Quran ni memang jadi sahabat kita, teman rapat kita ya, pengisian yang terbaik lah untuk kita dalam bulan Ramadan. Nanti sahabat-sahabat kita semua insya-Allah, termasuk ustazah juga insya-Allah ya, mudah-mudahan akan dapat rasakan sebuah kelainan ya, sebuah perubahan yang lebih baik kepada kualiti hidup kita ya, zahir batin, dan juga kehidupan kita dunia dan akhirat. Ustazah terpaksa berhenti kat sini dulu, rasa dah lama dah ni kan ya. Jadi insya-Allah pada waktu-waktu lain yang Ustazah dipaksa untuk datang oleh Kak Salwa dan Allah izinkan ya, Ustazah akan datang lagi insya-Allah. Saya dah tahu dah satu teknik ya, jangan bincang dengan Ustazah, terus dia letakkan situ tarikh, Ustazah dah terkedu tengok esok masih Al-Falah, so kena datang ya. Jadi kepada Allah kita mensyukuri segala nikmat ya Allah ya Tuhan. Radhalah kepada kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Kau tahu kami mencuba untuk terus menjadi hamba-Mu yang saleh dan salihah ya Allah ya Tuhan kami. Berilah rahmat-Mu kepada kami, pandanglah kami ya Allah, kekuatan kepada kami, kurniakanlah keimanan yang teguh kepada kami, keimanan yang tidak ada keraguan lagi ya Allah, yaqinan sadiqa, keyakinan yang benar-benar mantap. Kurniakan kepada kami hati sakinah ya Allah, jiwa yang lapang, yang tenang ya Allah ya Tuhan kami. Berikan kami petunjuk dan hidayah ya Allah, sehingga seluruh hidup kami sentiasa dalam panduan dan bimbingan-Mu. Bimbing lisan kami, bimbing fikiran kami, bimbing tindakan kami, bimbing jiwa raga kami, bimbing anak keturunan kami, bimbing pasangan hidup kami, bimbing masyarakat kami ya Allah. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin, Allahumma ansur al-Islam wal muslimin, Allahumma ansur al-Islam wal muslimin fi kulli makanin wa zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa taqriran. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayna min al-ma'il barid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.